Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. Hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera dan selamat daripada sifat-sifat kemunafikan dan kesyirikan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama menunaikan kefarduan dan kewajipan yang telah ditetapkan kepada kita, dan kita dapat salat subuh berjemaah yang pahalanya seolah-olah seorang itu berqiyamul lail sepanjang malam. Dan salat subuh secara berjemaah ini adalah ibu bagi segala salat berjemaah. Sekiranya kita melazimi dan menjaganya, insya-Allah salat-salat fardu yang lain akan mudah untuk kita jaga secara berjemaah. Dan apabila Nabi SAW menyatakan pahala solat subuh ini secara berjemaah, seolah-olah seseorang itu beribadah sepanjang malam. Jadi Nabi SAW tahu umatnya tak mampu nak beramal ibadah sekuat itu di kelebihan umat Nabi SAW, seperti mana yang kita sedia maklum, umat yang sangat istimewa di sisi Allah Ta'ala, amalnya sedikit, pahalanya begitu besar dan banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaranya solat subuh berjemaah ini kita jagalah elok-elok, dan sebelum solat subuh tadi kita solat sunat fajar ataupun solat sunat subuh itu, kata Nabi SAW, 2 rakaat sebelum solat fardu subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi nak jadi jutawan akhirat, salatlah 2 rakaat salat subuh itu selepas azan subuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita nak bincang tentang hati kita, hati yang sejahtera ini. Ayat yang saya bacakan tadi pada permulaan kuliah kita dipetik daripada surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 88
hingga 89. Bila kita membaca ayat ini, ulama-ulama tafsir menyatakan bahawasanya segala masalah kita bila kita meninggal dunia ini akan tamat, akan habis bila kita meninggal dunia. Contohnya orang yang sakit kencing manis, darah tinggi, migrain, apa saja penyakit-penyakitnya yang ada, yang berpanjangan ketika dia hidup, akan tamatlah, habislah. Masalah-masalah dunia ni akan tamatlah bagi dia. Tapi ada satu perkara yang tidak akan tamat walaupun kita dah meninggal dunia, sehinggalah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, iaitu berkenaan dengan hati kita ni. Hati kita ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kiamat. Sehingga hari kiamat, sehingga kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita boleh petik dan ambil doa ini, doa daripada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS baca doa ni. Dalam surah Asy-Syu'ara juga, bermula ayat 87, 88 dan 89 ayat yang kita baca tadi. Cuma tambah satu ayat lagi, tuan-tuan rujuk dalam surah Asy-Syu'ara ayat 87. Ini doa Nabi Ibrahim AS. Ini doa Nabi ni. Doa Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti doa itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim AS. Apa doanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Doa yang pertama, wala tukhzini, ya Allah, janganlah engkau hinakan daku pada hari-hari yang makhluk-makhluk itu dibangkitkan semula. Ini kita doa pada Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Doa pada Allah kita tak dihina di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu pun. Harta benda kita ini, kalau kita tak infakkan, tak sedekah di jalan Allah Ta'ala, dan anak-anak pinak ini, kalau kita tidak didik mereka, tak memberi manfaat kepada agama dan orang lain, maka anak-anak ini tidak boleh memberi pertolongan sesuatu apapun, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang sejahtera. Baik, bila kita sebut tentang hati ini, ulama salaf dia memberikan dua penyakit utama hati kita yang disebut sebagai penyakit maridus syahwat. Penyakit syahwat ni, nak itu, nak ini, apa sajalah keinginan syahwat kita terhadap dunia itu. Nak kereta besar, nak rumah besar, nak pangkat yang tinggi, nak kedudukan, nak orang hormat kita. Ini berkaitan dengan akhlak dan perangai kita lah. Maridus syahwat, penyakit-penyakit berkaitan dengan hati ini adalah penyakit syahwat, keinginan kita. Dan penyakit yang kedua yang lebih parah lagi, yang lebih kita kena takut, iaitu maridus syubhat. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan keyakinan kita, kewujudan Tuhan, ataupun dalam istilah kita boleh faham adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan akidah kita. Ada manusia yang tak percaya dengan kewujudan Tuhan, yang tidak percaya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahayanya. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran,
fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Jadi penyakit yang paling bahaya selain penyakit syahwat adalah penyakit syubhat. Tidak percaya dengan kewujudan Tuhan, tidak beramal dengan syariat, mempertikaikan syariat, mempersenda-sendakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Jadi cara kita nak merawat hati-hati ini, insya-Allah kita akan bincang pada pagi ini bagaimana untuk mendapat hati yang sejahtera, hati yang aman dan tenang apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang pertama sekali kita kena faham dan kena yakin sungguh-sungguh bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ahzab. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Ahzab ayat 51. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan ingatlah Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita datang masjid, surau ni, kita buat baik ke apa saja perbuatan kita ini telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyataan, ini hakikat yang kita kena tahu. Kita kena insafi, tuan-tuan. Bila mana Allah Taala kata Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu ni, ini ayat untuk kita benar-benar ikhlas melakukan apa saja kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan seharusnya kita takut daripada diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai apa yang terlintas dalam hati kita ni. Yang kita nak buat ini, sama ada yang baik maupun yang buruk ini, Allah Subhanahu wa taala ketahui. Yang kita sebut tadi, persoalan hati kita ini tidak akan tamat hanya bila kita meninggal dunia. Dia akan dipersoalkan sehinggalah hari kiamat, hari dibangkitkan. Itu dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati kita ni, tuan-tuan. Jadi berusahalah mendapatkan sifat ikhlas ini dalam apa sahaja kita melakukan ketaatan kepada Allah ataupun meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas menyatakan bahawa tempat yang akan dinilai, yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang itu adalah hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah, hadis sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat segala rupa paras kamu. Allah tak pandang muka kita ni. Dan badan kamu, termasuklah warna kulit kita, saiz badan kita dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kamu, kata Nabi. Nabi dah bagi tahu ni. Allah Taala tengok hati kamu ni. Tempat jatuhnya pandangan Allah itu adalah hati kita, tuan-tuan. Hati kita. Jadi bila kita tahu hakikat ini, kita berhentilah untuk menjadi orang yang berpura-pura dalam melakukan ibadah. Tapi ia perlukan mujahadah lah. Kena bersungguh-sungguh doa pada Allah. Dan ikhlas itu tak boleh datang dengan hanya kita berdoa saja, tanpa kita usaha, tanpa ada melakukan apa-apa amalan. Orang ajak kita ke surau, pagi ni ada kuliah subuh, mari datang tentang qalbul salim. Ustaz, saya tak berapa ikhlas lagi. Tunggulah saya ikhlas tahun depan, saya datang. Tak boleh.
Dia kena buat sikit lama-lama, insya-Allah. Sama juga kalau kita datang solat berjemaah ni. Diperlukan bertahun-tahun, tuan-tuan. Dan tanda seseorang itu ikhlas, dia istiqamah dalam melakukan ketaatan itu. Yang tu kita nak istiqamah tu. Fastaqim kama umir. Ini perintah Allah Ta'ala. Beristiqamahlah kamu. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu. Jadi itu daripada hadis Nabi SAW. Dalam lafaz yang lain, Nabi SAW sebut, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat paras rupa kamu ataupun harta benda kamu ni. Allah tak tengok pun. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Ta'ala pandang pada kamu ni dua perkara. Allah Ta'ala pandang hati kamu dan amal-amal yang kamu lakukan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dalil yang kukuh untuk kita ni, tuan-tuan. Dalil yang kukuh untuk kita beramal ini untuk mendapatkan hati yang sejahtera ini, kita tahu hakikat tu. Pandangan Allah itu pada seseorang mukmin muslim itu adalah pada hatinya. Yang tahu kita ni, yang tahu apa yang ada dalam hati kita ini hanyalah diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan tak boleh tahu apa yang ada dalam hati saya sekarang ni. Saya pun tak boleh tahu, tuan-tuan. Yang duduk belakang ke, yang duduk depan ke. Tak tahu kan. Kita tak boleh nak judge, nak boleh hakimi hati seseorang itu. Itu kerja Allah Ta'ala dan dia sendiri yang tahu. Maka jantung itu ataupun hati kita ini adalah raja bagi anggota badan kita. Dan sudah pasti semua anggota pula akan mengikut perintah rajanya. Macam kita ada lah. Raja Sultan Selangor contoh kan. Semua masjid-masjid dan surau di Selangor baca Yasin dan doa selamat. Ni yang baru-baru ni lah. Khamis malam Jumaat baru ni. Arahan keluar kan. Keluar arahan surat rasmi. Baca Yasin dan doa selamat untuk keselamatan ke bawah duli yang maha mulia Sultan Selangor yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah bersama Tengku Permaisuri. Jadi seluruh masjid surau di Selangor ni baca. Jadi semua kena ikut. Begitu juga dengan hati kita ini, apabila hati kita baik, maka baiklah anggota kita. Maka apabila sebaliknya anggota kita akan melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Kita bacakan hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. An-Nu'man ibn Bashir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nu'man bin Bashir. Tuan-tuan kalau dengar nama-nama sahabat ni bolehlah. Dengar nama-nama sahabat ni bolehlah letak nama kepada anak cucu kita. Letak nama-nama anak-anak kita ni dengan nama para sahabat. Dalam masa yang sama kita boleh berdakwah lah. Kalau orang tanya kenapa letak nama anak macam ni, nama tak komersial lah. Nama tak up to date. Nama lama kan. Kadang-kadang nama terlampau panjang, tuan-tuan. Saya di sekolah kadang-kadang, ya Allah, panjang betul namanya. Tak muat nak tulis nama. Bagi nama para sahabat, nama yang ringkas-ringkas je. Dua gabungan tu okey lah. Ini sampai 4, 5 berbelit. Budak tu pun tak hafal nama dia. Apa lagi cikgu kan. Jadi letaklah nama-nama sahabat yang kita sebut tu. Nu'man bin Bashir, Mu'az ke, Mus'ab. Letak nama-nama yang mudah. Ini semua-semua ataupun sahabat saya, dia target anak 10 orang. Dia kata, kenapa 10?
Nabi kata, aku nak letak nama yang Nabi sebut 10 orang yang dijanjikan Allah Ta'ala syurga. Dia dah ada 6 lah. Haji nak lagi 4 boleh tambah. Nama Muhammad, nama Abu Bakar, nama Uthman, nama Ali. Dia dah ada tu. Tak apalah. Dia kata dalam masa yang sama, kita letak nama sahabat-sahabat ni, kita boleh cerita. Dan mudah-mudahan dapatlah sedikit tempias sifat sahabat itu yang setia kepada Nabi SAW. Itu selingan je lah tuan-tuan. Daripada Nu'man bin Bashir melaporkan, dia kata, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, al-halalu bayyanun wal haramu bayyanun wa bainahuma musyabbahat. Nabi kata halal itu jelas dan haram itu jelas, dan keduanya, dan di antara keduanya itu adalah perkara syubhat. Kalau kita ragu-ragu, jauhkanlah. La ya'lamuha kathirun minan nas. Tidak diketahui oleh kebanyakan manusia benda-benda syubhat ini, kata Nabi. Faman attaqa musyabbahati istabra'a lidinihi wa irdihi. Waqa'a fi syubuhati kara'in yar'a hawla al-himashu yushiku an yuwaqi'ah. Ala wa inna likulli malik hamman alla inna himallahi fi ardih maharimuhu. Ini Nabi SAW nasihatkan kita pada awal hadis ini. Nabi kata halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara kedua-dua halal dan haram itu ada syubhat. Dan ramai manusia tak tahu. Sesiapa yang, Nabi kata, Nabi nasihatkan kita, sesiapa yang menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang syubhat itu, maka dia menyelamatkan agama dan kehormatannya. Kalau kita contohlah, satu produk itu, satu makanan itu, kita tak yakin halal atau haram, tak payah ambil. Kalau tak yakin. Tapi kalau dah dicop jakim halal tu, yakin je lah. Yakin. Tapi kita tengok juga cop tu betul ke tak betul. Tu masalah juga. Jadi orang yang dapat menghindarkan diri dari perkara syubhat ini, kata Nabi SAW, dia akan menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Sesiapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, dia seperti seorang pengembala haiwan yang berada di kawasan larangan yang dikhawatiri akan termasuk ke dalamnya. Sesungguhnya setiap pemilik ada kawasan larangannya. Jadi syubhat ini, perkara syubhat ini adalah kawasan-kawasan no entry lah. No entry. Kalau kita betul-betul yakin dapat keizinan dan apa sahaja yang kita lakukan dapat dalilnya, dapat pengesahannya, maka kita bolehlah. Kalau kita tak yakin, kita tinggalkan. Ketahuilah kawasan larangan Allah di bumi adalah perkara-perkara yang haram. Benda-benda yang haram itu kawasan larangan. No entry itu. Nabi sebut di hujung hadis ini, ala wa inna fil jasad. Ketahuilah pada jasad manusia itu mudghah, ada seketul daging. Idza salahat jasadu kulluh. Kalau baik seketul daging ini, maka baiklah tubuhnya. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Jika ia rosak, seketul daging ini rosak, maka rosaklah seluruh badannya. Ala wa hiya qalbu, kata Nabi SAW, ketahuilah padamu, itu adalah hati kita. Hati kita. Jadi berjaga-jagalah kita untuk membetulkan hati kita dan memelihara daripada segala kebinasaan. Jaga hati kita betul-betul. Tuan-tuan dan puan-puan dapat datang solat subuh ni, berjemaah ini, insya-Allah hatinya baik-baik belaka. Hatinya dah dijaga, boleh bangun salat subuh, berjalan ke masjid surau di tempat azan diazankan. Maka insya-Allah dengan dibuktikan dengan anggota tubuh badan kita itu mencerminkan hati kita insya-Allah.
Jadi kita kena pelihara hati kita daripada segala kebinasaan. Sebab Nabi kata kalau baik hatinya itu, maka baiklah seluruh anggotanya. Jika tidak baik ataupun jahat hatinya, maka jahatlah seluruh anggota tubuhnya. Dan hati itu adalah tempat untuk kita meletakkan sifat-sifat yang terpuji. Sifat-sifat yang terpuji yang disebutkan sebagai iman, ma'firah, pengenalan kepada Allah Ta'ala, tawakal, redha dan ilmu pengetahuan. Oleh itu peliharalah dan ia sebaik-baiknya daripada perbuatan yang dicela dan dijaga daripada musuh, iaitu syaitan. Dan hati ini juga tempat menerima ilham daripada malaikat dan tempat lahirnya juga was-was bagi syaitan. Was-was, sifat was-was ini. Jadi hati kita ini juga memainkan peranan dan mudah-mudahan kita dapat jaga hati kita ini, insya-Allah. Baik. Pada pagi ini kita kongsikan tuan-tuan sifat-sifat ataupun kelakuan-kelakuan yang perlu kita jauhkan untuk kita mendapat qalbun salim. Untuk kita dapatkan qalbun salim ini, kita perlu jauhkan daripada 10 perkara yang kita akan ulas ni. Kalau sebut 10 ni, pukul 9 baru habis ni. Jadi insya-Allah saya ringkas-ringkaskan supaya kita dapat sesuatu pada pagi ini yang asasnya kita dah bincang. Tempat jatuhnya pandangan Allah Ta'ala itu adalah pada hati manusia. Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Dan Nabi kata juga, kalau kita jaga hati kita dengan baik, maka baiklah anggota badan kita. Maka peri pentingnya untuk kita menjaga hati kita ini daripada 10 perkara pada pagi ini. Kita nak sebut yang pertama, tamak dengan makanan. Tamak dengan makanan. Nanti kita ulas sikit. Yang kedua, tamak dalam berkata-kata. Banyak cakap kosong, cakap yang sia-sia. Yang ketiga, marah. Yang keempat, adanya sifat dengki. Jauhkan sifat dengki ini. Yang kelima, kedekut dan sayangkan harta benda. Sangat sayang. Ni nak dekat bulan-bulan ibadah korban ni, Zulhijjah ni. Allah Ta'ala suruh kita menyembelih korban bagi yang mampu. Satu bahagian 700, 800, 900. Dia boleh sebut mahal. Mahal lo 900. Cuba tengok handphone masing-masing. Berapa ratus? Handphone beribu-ribu. Ada tu handphone tu harganya seekor lembu. Betul kan, mahal. Tapi bila kita kata ambillah satu bahagian, mahal. Tu kedekut dan sayangkan hartanya. Yang keenam, suka bermegah-megah. Yang ketujuh, cintakan dunia. Yang ke-8, bangga diri. Yang ke-9, ujub. Dan yang ke-10, riak. Ini 10 perkara ini yang kita nak pergi satu persatu ini, insya-Allah secara ringkas supaya menjadi kita punya guideline ataupun pedoman untuk kita supaya hati kita ni tak rosak. Hati kita ini tidak akan rosak. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang pertama kita tengok tamak kepada
makanan. Tamak kepada makanan. Sudah pasti bila kita sebut pasal makanan ini, saya petik kata-kata Imam Al-Ghazali, tuan-tuan. Kata Imam Al-Ghazali, apabila kamu ini lapar, bila kita lapar ni kita boleh jaga beberapa perkara kita. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin. Lapar itu boleh memberikan manfaat kepada kita. Iaitu yang pertamanya kata Imam Al-Ghazali, berlapar boleh menyebabkan hati menjadi nipis sehingga membuatkan seseorang itu dapat kelazatan dan kenikmatan dalam beribadah. Ingat bulan puasa dulu kan? Bulan puasa kita semayang, Allah seronok. Rasa lain. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, berlapar juga boleh membuatkan seseorang itu cerdik hatinya. Yang ketiga, dengan kita tidak mengambil makanan yang banyak, boleh memecahkan keinginan nafsu yang membuak-buak. Dan kata Imam Al-Ghazali juga, tubuh badan akan menjadi ringan untuk mengerjakan salat tahajud dan ibadah-ibadah yang lain. Sebab tu malam-malam tuan-tuan kalau boleh makan sikit-sikit. Tapi kita pelik, sikit-sikit makan. Sikit-sikit banyak. Jadi kita ambillah tu pengajaran yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Nabi SAW sebut juga dalam hadis, afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ila Allah ta'ala kullu akulin syarubin na'umin. Ini tuan-tuan, ini peringatan juga untuk kita ni. Perkara yang lebih afdal dalam kalangan kamu di sisi Allah, ni yang utama di sisi Allah, lebih lama dia berlapar dan lebih lama dia berfikir tentang kehidupan ini, berfikir dengan yang baik. Di hujung hadis ini Nabi sebut, wa abghadukum ila Allah Ta'ala, perkara yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala di kalangan kamu ialah akulin, banyak makan. Ni sarapan ni makan sikit-sikit nampak. Nak tambah pun takut. Ustaz pun cakap tadi jangan makan banyak. Jangan banyak sangat. Syurubin, banyak minum. Dan na'umin, banyak tidur. Tidur yang rasmi berapa jam je? 8 jam. Yang tak rasmi tu tidur waktu kuliah lah, contoh. Tidur waktu salat Jumaat, kan? Imam barulah pegang tombak tu, kayu tu, dia dah lelap lah. Itu kalau tambah tu mau 10 jam. Jadi kalau dia hidup 60 tahun, tidurnya 8 jam, tidur saja 20 tahun. Tu kalau yang 8 jam, yang tidur 10 jam, mau 30 tahun. Maknanya separuh hidupnya tu tidur. Jadi kita nak jadikan tidur kita itu untuk bagi tenaga dan ibadah, bagi kekuatan. Tidur tu penting dan tidur itu ibadah. Tapi Nabi kata yang boleh menyebabkan hati-hati kita ini tidak boleh aman, sejahtera, boleh rosak disebabkan banyak tidur. Tidur yang tak boleh memberi manfaat. Baik. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang kedua,
tamak dalam berkata-kata. Nabi ingatkan kita, wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Tidak akan dihumban manusia itu ke atas muka mereka atau hidung mereka, melainkan perkara yang mereka sendiri ucapkan dengan lidah mereka. Tuan-tuan, lidah kita ini ataupun percakapan kita ini sangat-sangat mempengaruhi nasib untung rugi kita di akhirat. Kalau kita boleh jaga, insya-Allah kita akan terselamat daripada dihumbankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang mereka sendiri ucapkan kadang-kadang tak sedar, disebabkan perkara itu mereka itu akan dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya untuk kita menjaga kata-kata kita ini daripada dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. فَنَجْعَلَ اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala sebut ni tuan-tuan dalam surah Ali Imran ayat 61. Ni bila banyak berkata-kata ini dan kadang-kala kita tak sedar, kita cakap bohong, ini peringatan Allah yang memberi kesan kepada hati kita ni tuan-tuan. Kita tak dapatlah qalbun salim ni kalau kita tak jaga satu perkara ini. Yang Allah Ta'ala melaknat ditimpa kepada orang-orang yang berdusta. Surah Ali Imran ayat 61. Laknat Allah Ta'ala ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta kepada Allah. Sebab itu Allah Ta'ala ingatkan kita tentang ayat ini dan diterangkan oleh Nabi SAW pula berkenaan dengan rantaian ataupun sifir tuan-tuan, ataupun satu formula lah yang Nabi sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kamu bercakap benar. Wal birru yahdi, as-sidqu yahdi ilal birri. Cakap benar itu akan mendorong kamu buat baik. Ni sifir dia. Berlatih kita cakap yang betul, cakap yang benar, dan perkataan-perkataan yang benar itu akan menyebabkan, mendorong kita melakukan kebaikan. Dan wal birru yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mendorong kita, akan menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Yang pertama Nabi nasihat, jadilah kamu orang-orang yang bercakap benar. Bercakap benar ini akan menyebabkan kamu buat baik. Dan buat baik ini akan menyebabkan kamu masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Ni tuan-tuan. Untuk kita buat baik, untuk dapat buat solat fardu berjemaah ni, apa saja benda baik, solat sunat ke, sedekah ke, apa saja benda baik, kuncinya cakap benda yang betul, cakap benda yang benar, cakap benda yang manfaat. Kalau kita susah, sukar untuk buat benda baik, ingat pesanan Nabi di hujung hadis ini, kata Nabi SAW, wa iyyakum wal kadhiba, jauhkan diri kamu daripada sikap berbohong. Jangan tipu. Fa innal kadhiba yahdil ilal fujur. Kerana cakap bohong itu akan membawa kepada kejahatan. Dan wal fujur yahdi ilan nar. Dan kejahatan yang kita lakukan itu akan membawa kepada ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu peringatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Ini yang diperingatkan oleh Nabi SAW tentang peri pentingnya untuk kita menjaga kata-kata kita. Yang ketiga, tuan-tuan, yang perlu kita elakkan untuk mendapat qalbun salim, iaitu marah. Marah, tuan-tuan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah kekuatan yang kuat itu adalah dengan merebahkan beberapa orang lelaki ataupun bergaduhlah. Tetapi yang kuat itu apabila seseorang itu memiliki dirinya, mengawal dirinya ketika marah. La taghdab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam hadis Bukhari, dua lelaki saling memaki antara satu sama lain di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kami duduk dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Seorang daripada keduanya memaki sahabatnya dengan marah sehingga merah mukanya. Nabi tengok, di sisi Nabi pun boleh bergaduh. Nabi tengok seorang ni merah muka ni, duk tengking maki hamu. Maka Nabi SAW menyebutkan, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu majid. Nabi kata, sesungguhnya aku tahu satu kalimat, kalau dia baca maka hilanglah marah dalam dirinya. Nabi bagi tahu pada para sahabat dan orang yang tengah maki-maki itu. Nabi kata, qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni waktu kita nak marah ni. Jadi jawab para sahabat ni pun sebut, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang terkutuk. Jadi kalau kita sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita akan kuranglah marahnya itu. Dan Nabi SAW memberikan tips untuk kita kurang marahnya ini apabila Nabi SAW sebutkan, inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya syaitan itu bila kita marah ni, syaitan akan menguasai kita. Jadi syaitan itu dijadikan daripada api, kata Nabi. Hanya dengan air akan dapat memadamkan api itu. Hadis ini hadis dari riwayat Imam Abu Daud. Apabila seseorang daripada kamu itu marah, maka dia perlu mengambil wuduk. Kalau tak sempat nak ambil wuduk pun, ambil lah, pergi basuh muka kita, pergi mandi ke. Jadi ini nasihat Nabi SAW. Tuan-tuan tengok dalam surah Ali Imran. Mari kita rujuk sama-sama surah Ali Imran ayat 134. 134. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan rujuk sekali ya. Sama-sama kita baca. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra' wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nak jadi orang muhsinin ini, kata Allah, sifat yang pertama, alladzina yunfikuna, orang-orang yang infak, mendermakan hartanya ketika fissarra, ketika dia senang, wad-dharra, ketika dia susah. Dia infak waktu dia senang dan waktu dia susah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang boleh menahan kemarahannya. Dia boleh marah tapi dia tahan.
wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ini 3 ciri yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran. Nak bergelar orang muhsinin. Muhsinin ini adalah orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang baik. Dia kena ada ciri, iaitu dia menginfakkan hartanya, menderma, bersedekah pada waktu ketika dia senang dan susah. Yang kedua, dia menahan amarahnya. Dan yang ketiga, dia memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Baik. Yang keempat kita tengok tuan-tuan. Yang keempat adalah sifat dengki ini. Sifat dengki ini Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa dhanna. Nabi kata, hindarilah kalian daripada sikap berburuk sangka. Jangan buruk sangka dengan orang. Ustaz, dia datang surau tu adalah tu. Dia datang ni adalah sebab tu. Biarlah tuan-tuan. Allah Ta'ala yang hitung dia. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Kata Nabi SAW, kerana buruk sangka itu adalah ucapan-ucapan yang paling dusta, paling bohong sekali. Kita bersangka-sangka dengan orang. Wala tahassasu. Janganlah kamu saling mengintip orang lain. Wala tajassasu. Janganlah kamu saling mencari aib orang lain. Tak perlu cari aib. Kita pun ada aib ni. Allah Ta'ala tak zahirkan saja, tak jelmakan saja. Wala tahasadu. Janganlah kamu ini saling bersaing-saing. Ataupun kamu saling mendengki antara satu sama lain. Wala tadabaru. Janganlah kamu saling membenci. Wala tabaghadu. Janganlah kamu bermusuh-musuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ingat tuan-tuan, Nabi ingatkan kita, dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasadu wal baghdha. Berjalan kepada kamu penyakit semua umat yang terdahulu daripada kamu, iaitu penyakit ni tuan-tuan yang merosakkan umat terdahulu. Yang pertama kata Nabi, dengki. Dengki. Ini semua penyakit hati ni. Penyakit yang boleh menyebabkan hati kita kotor, yang tak akan dapat hati yang sejahtera orang yang dengki ni. Yang kedua kata Nabi, wal baghdha. Terlalu membenci manusia itu. Benci membenci antara satu sama lain, terlalu benci. Jangan tuan-tuan, jangan kita melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan hati kita ini. Baik. Jadi Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita tentang peri pentingnya kita menjaga hati kita daripada perasaan dengki. Okey, yang terakhir tuan-tuan, yang kelima lah. 5 lagi kita sambung kuliah akan datang. Yang terakhir, kedekut tuan-tuan. Kedekut. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang sifat kedekut ini, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi sifat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Tuan-tuan, Allah Ta'ala iktiraf, orang yang dapat jauhkan dirinya daripada sifat kedekut, mereka inilah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iyyakum wasyuhu fa inna halaka man kana qablakum bisyuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Jauhkan diri kamu daripada sifat kedekut, kerana sifat kedekut itu membinasakan umat terdahulu. Kita tahu satu lagi yang membinasakan umat terdahulu. Yang pertama tadi dengki, yang kedua tadi terlalu membenci antara satu sama lain, dan yang ketiga sifat yang kedekut. Dan Nabi SAW ingatkan kita, tuan-tuan. Ini sebagai penutup. Salasun muhlikatun, 3 perkara yang akan membinasakan kamu, yang akan merosakkan diri kamu, yang akan merosakkan hati kamu ni, yang kamu tak akan dapat hati yang sejahtera, hati yang aman, hati yang baik ini, yang akan merosakkan hati kamu. Yang pertama kata Nabi SAW, syuhun muta' wa hawan muttaba', mengikut keinginan yang diikuti. Apa saja yang kita inginkan kita ikut saja, tanpa berpandukan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syuhun muta', sifat kedekut. Yang pertama sifat kedekut, wa hawan muttaba', dan keinginan yang diikuti. Yang kedua mengikut hawa nafsu, dan yang ketiga ini, tuan-tuan, peringatan untuk kita bersama, wa i'jabul mar'i bi nafsih, berasa takjub, kagum dengan diri sendiri dan membanding bezakan dengan orang lain. Aku ada ni, aku ada kelebihan ni dan sebagainya. Jadi kita jauhkan daripada 3 sifat ini, dan insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Qalbun Salim siri kedua lagi. Qalbun Salim siri yang kedua. Hari ini kita dapat bincang perkara yang kita perlu elakkan untuk mendapat Qalbun Salim, iaitu tamak dengan makanan, tamak dalam berkata-kata, sifat marah, sifat dengki mendengki, dan kedekut, serta sayangkan harta. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita sambung lagi 5 perkara yang boleh merosakkan hati kita dari mendapat qalbun salim, iaitu suka bermegah-megah, cintakan dunia, membangga diri, ujub dan juga riak. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Taqabbalallahu minna wa minkum.